Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar timbul hari ini. Parti Muda dibubarkan, Parti Muda sudah mati, itu persoalannya. Apa pendapat kamu pula? Sebelum saya berikan jawabannya malam ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Apakah Anda juga memikirkan benda yang sama? Yaitu Parti Muda bakal akan lenyap untuk selama-lamanya. Syed Saddiq habis, Muda pun habis. Itu tulisan daripada Saifuddin. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdurrahman semalam dihukum 7 tahun penjara, 2 sebatan rotan dan denda RM 10 juta selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapatinya bersalah atas 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna harta dan penggubalan wang haram melibatkan dana pemuda bersatu armada berjumlah 1,12 juta ringgit Malaysia. Jika gagal membayar denda 10 juta yang dikenakan itu, Syed Saddiq akan dihukum penjara 4 tahun lagi sebagai gantinya. Mahkamah membenarkan semua hukuman ditangguhkan, sementara rayuannya didengar di Mahkamah Rayuan. Meskipun sudah ramai ahli politik di negara ini dihukum kerana kesalahan rasuah dan pecah amanah, tetapi Syed Saddiq Syed Abdurrahman mencipta sejarah sebagai ahli parlimen pertama dihukum sebat. Jika sebelum ini beliau mencipta sejarah sebagai pemimpin termuda dilantik sebagai menteri penuh, kini satu lagi sejarah dicipta oleh Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Seiring dengan hukuman yang diterimanya, bekas Menteri Belia dan Sukan itu segera mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Presiden Muda. Tindakan Syed Saddiq Syed Abdurrahman itu sekurang-kurangnya harus diberi pujian, kerana beliau tidak menjadikannya sebagai kedudukannya sebagai ketua parti untuk perisai bagi dirinya daripada disabitkan bersalah yang diputuskan mahkamah terhadapnya. Bagaimanapun, 2 persoalan yang ada di hadapan selepas ini ialah apakah nasib Muda dan apakah Syed Saddiq Syed Abdurrahman masih ada masa depan dalam politik negara ini. Imej dan pengaruh Muda, kalaupun tidak 100%, tetapi sebahagian besarnya adalah kerana Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Tanpa beliau mengemudi parti itu, ia tidak mungkin mampu ke mana-mana. Apatah lagi, pemimpin-pemimpin yang mengambil alih jawatan Syed Saddiq Syed Abdurrahman ialah Amira Aisyah Abdul Aziz, timbalan Presiden Muda sekarang lagi. Amira Aisyah tidak cukup dikenali, tidak cukup dibawa, bahkan hampir tiada aura seperti Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Dengan pengunduran Syed Saddiq, Muda akan menjadi parti yang tiada lagi masa depan dan akan habis begitu saja. Berkaitan Syed Saddiq pula, walaupun beliau akan membuat rayuan, tetapi berdasarkan fakta mahkamah, kes beliau adalah kes yang jelas, mudah dan straightforward. Untuk lebih mudah memahaminya, ia hampir sama dengan kes SRC internasional yang dihadapi Najib Razak. Jika dalam kes Najib, sejumlah wang didapati dimasukkan ke dalam akaun bank peribadinya, dalam kes Syed Saddiq Syed Abdurrahman pula, sejumlah wang dipindahkan ke akaun simpanan ASP miliknya. Dengan demikian, keberangkalian untuk Syed Saddiq dilepaskan di Mahkamah Rayuan oleh hakim-hakim yang bijaksana adalah amat tipis sekali. Begitu juga dalam rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan nanti. Dalam erti kata lain, teramat sukar bagi Syed Saddiq untuk mengelak penjara sebagai destinasi dalam laluan kehidupannya. Beberapa tahun dihukum penjara, disebat dan didenda berjuta-juta, Syed Saddiq akhirnya akan kehilangan upaya untuk terus menggilap masa depan dalam dunia politik selepas ini. Senang cerita, Syed Saddiq akan habis dan Muda juga akan sama habis. Apa pendapat anda sekalian?
Adakah Muda akan bubar esok? Kita tunggu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional makin memalukan. Apa cerita? Ahli Parlimen Perikatan Nasional makin memalukan, kata seorang penulis di dalam web, iaitu Sabudin Hussein. Beliau kata, ahli Parlimen Perikatan Nasional yang memalukan terang-terang minta 30 juta ringgit syarat sokong Anwar. Seorang lagi ahli Parlimen Blok Pembangkang menyatakan secara terbuka kesediaannya untuk menyokong kerajaan madani pimpinan Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, sokongan itu hadir dengan syarat jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang mencukupi untuk kawasannya terlebih dahulu. Ada beberapa komen daripada netizen tentang isu ini. Kata mereka, daripada membiayai sokongan yang tidak tentu arah ini, kata mereka lebih baik wang 30 juta itu disalurkan kepada ahli-ahli parlimen yang sah-sah, confirm menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada parti PKR maupun daripada parti DAP ataupun parti Barisan Nasional UMNO. Kata mereka, daripada beri 30 juta itu kepada mereka, lebih baik diberikan kepada ahli komponen Pakatan Harapan Barisan Nasional. Apa pendapat anda semua? Bagaimanapun, sokongan itu hadir dengan syarat jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang mencukupi untuk kawasannya terlebih dahulu. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Perikatan Nasional Bukit Gantang, memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa beliau berharap untuk mendapat kira-kira 30 juta ringgit bagi kawasan parlimennya di Perak di bawah Belanjawan 2024. Jumlah itu, kata beliau, berdasarkan beberapa siri projek dan inisiatif yang dirancang di Bukit Gantang. Antaranya cadangan menaik taraf pusat Giat Mara, membaiki 35 tadika kemas dan pemasangan lampu jalan di kampung-kampung. Saya dengan ikhlas menyampaikan suara pengundi dan penduduk Bukit Gantang kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, kata beliau. Dengan hati yang ikhlas, kalau diluluskan RM 30 juta ini, saya juga tak melihat sejauh mana kerajaan madani ini adil dalam memberikan peruntukan, kata beliau. Pada pendapat netizen juga, ini kelihatan sebagai satu jerat kepada Anwar Ibrahim. Dan saya pasti Anwar Ibrahim tidaklah seteruk itu untuk dijerat dengan mudahnya. Anwar punya pemikiran yang lebih tajam daripada apa yang pernah anda sangkakan. Dalam Dewan yang mulia ini, kata beliau, saya mohon jika saya dapat peruntukan untuk membangunkan kawasan saya akan berikan sokongan kepada kerajaan madani, katanya. Daripada sokong beliau, daripada beri uang kepada ahli parlimen ini, lebih baik salurkan kepada ahli parlimen yang sudah berada di dalam blok kerajaan. Saudara-saudara sekalian, Syed Abu Hussein membuat kenyataan itu ketika membahaskan rang Undang-Undang Belanjawan 2024 di peringkat jawatan kuasa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ialah Ahmad Zahid Hamidi yang juga timbalan Perdana Menteri. Kenyataan beliau itu dikatakan mengejutkan beberapa ahli parlimen dari kedua-dua blok. Ialah, mana tak terkejut, terang-terang minta peruntukan 30 juta sebagai syarat untuk sokongan kepada Anwar Ibrahim yang ingin diberikannya. Tak pernah dibuat orang perangai macam ini. Memalukan betul. Macam ini punya wakil rakyat pun ada dalam negara kita, kata Sabudin. Tiada standard, tiada kelas dan langsung tiada perjuangan dalam dirinya. Bercakap pula minta 30 juta itu di dalam parlimen yang mulia. Betul-betul hampe, kata sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ugut dan sogok, Muhyiddin patut cermin diri, kata Puan. Semalam, Muhyiddin kata, tindakan
empat ahli parlimen menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerana ada unsur sogokan dan ada unsur ugutan kata beliau di dalam sidang media ataupun di dalam Facebook. Namun demikian, kata-kata itu telah disangkal oleh Puan Zarkasi apabila beliau kata Muhyiddin patut cermin diri. Seorang pemimpin UMNO meminta pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin, cermin diri sendiri sebelum mendakwa. Empat ahli parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim diugut dan disogok. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puan Zarkasi, membangkitkan pertanyaan kepada bekas Perdana Menteri itu. Siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok? Muhyiddin patut cermin diri sendiri, kata Puan Zarkasi. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok? Semua ahli parlimen UMNO yang keluar parti pada tahun 2018 dan masuk Parti Bersatu 2019 jadi menteri, kata Puan. Semua dapat jawatan. Tok Pa Mustafa Mohamed, Dr. Latif Ahmad, Iqmal Hisham Abdul Aziz, Mas Ermiati Samsudin, Hamzah Zainuddin, Dr. Nur Azmi Ghazali dan Sahbudin Yahya. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Kunan, Tengku Adnan Mansur, Ahmad Zahid Hamidi, Syahrir Samad dan Aziz Rahim pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari, kata Puan Zarkasi. Tanya Tok Pa dan Hamzah, kenapa lari, kata beliau. Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri, katanya dalam satu hantaran Facebooknya hari ini. Malam tadi, Muhyiddin dilaporkan berkata Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dalam masa terdekat berhubung tindakan empat ahli parlimennya menyokong Anwar. Muhyiddin berkata pihaknya mendapat maklumat bahawa terdapat unsur ugutan serta sogokan bagi menarik ahli parlimen supaya memberi sokongan. Presiden Bersatu itu berkata pihaknya telah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimennya untuk menyokong kerajaan perpaduan. Kita sudah kumpulkan semua maklumat. Contohnya, dalam kes ahli parlimen Gua Musang, iaitu Muhammad Azizi Abu Naim, dia beritahu dalam mesyuarat Bersatu Kelantan yang lepas, dia mendapat tawaran di waktu itu dan dia menolak semuanya. Tapi, 3 hari selepas itu, dia umumkan keputusan sokong kerajaan. Dan kita syak, ada perkara-perkara tertentu berlaku yang mungkin melanggar undang-undang dan data ini kami akan kumpulkan, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu malam tadi. Dalam beberapa komen daripada netizen di ruang Malaysia Kini tentang isu ini, ada yang menulis Mr. Sakau menjawab, pecat saja 4 ahli parlimen itu supaya mereka akan jadi ahli parlimen bebas yang pro-madani. Ada berani, kata Mr. Sakau. Adakah Muhyiddin akan berani? Adakah Perikatan Nasional akan berani memecat 4 ahli parlimen yang telah pun menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim itu? Daripada Brown Falcon 0137 pula menulis, sudahlah. Kebanyakan ahli politik Malaysia kaki penipu besar dan penyokong rasuah. Selamat menipu, kata Brown Falcon 0137. Green Cheetah 3211 pula menyatakan, tunjukkan bukti. Kalau betul ada bukti, maka kamu mesti dapat hormat dari rakyat. Kalau tidak ada bukti, maka kamu tidak berbaloi dihormati rakyat, kata Green Cheetah 3211. Itu antara komen daripada netizen tentang isu pada malam ini. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda pula tentang isu kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, Malaysia Madani. Bye-bye.